bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat penjelasan sikit Bacok. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mohon penjelasan berkenaan dengan pendaftaran secara automatik ini. Sekiranya kita ada teknologi dan kemampuan teknikal untuk mendaftarkannya, tentu sekali kita mempunyai kemampuan juga untuk menukarkan tempat mengundi bagi pengundi yang bertukar alamat. Sebab bila dia pindah, ya, dia kena buat kerja di satu tempat, kemudian mendaftarkan diri dia di satu tempat, dan secara itu juga boleh kita automatikkan juga tempat mengundi dia. Tak boleh ke kita buat macam tu, Yang Berhormat Menteri? Mohon penjelasan. Boleh ya Muhammad, tapi dia banyak bergantung kepada kalau kita sendiri maklumkan. Kalau kita tak maklumkan, maka kita akan bergantung kepada alamat yang lama juga. Jadi masalahnya, ramai di kalangan kita tidak memaklumkan. Jadi ini akan menjadi masalah bila mari hari pilihan raya membuang undi dan dia tidak memaklumkan kepada kita apa yang akan berlaku. Orang yang kata dia duduk di alamat dia di katalah Paik Buntah dan dia sekarang bekerja Kuala Lumpur. Jadi dia duk fikir sekarang ni dia mengundi di Kuala Lumpur. Bila dia pergi kata di tempat mengundi dia yang paling dekat, dia nak minta nama dia nak mengundi, dia akan diberitahu itu yang Muhammad saudara punya alamat Paik Buntah. Jadi kalau nak mengundi bagi Paik Buntah lah. Jadi ini bukan satu dua, berpuluh ribu. Jadi bayangkan pada hari pilihan raya perkara ini berlaku, ini logistik punya nightmare lah. Jadi dia akan menjadi satu masalah besar dan lebih ramai lagi orang akan berungut. Mereka tidak dapat mengundi bukan kerana mereka dihalang, tapi kita telah melakukan pendaftaran secara automatik berdasarkan kepada alamat di dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab itu Menteri, banyak bergantung kepada individu itu sendiri memaklum. Kalau dia tidak maklum, problem. Kita punya sistem teknikal kita bagus macam mana sekalipun, tapi elemen manusia itu kalau dia tak maklumkan, dia akan jadi begitu. Menteri. Ya, Menteri, saya agak senario itu agak hipotetikal sebab setiap individu yang pegang kad identiti ni, IC ni, mereka tahu alamat mereka. Kalau kita siarkan bahawa sesiapa yang kad dia, di mana dia ikut alamat dia kalau dia nak tukar. Kalau ikut sistem hari ini pun, pendaftaran ni mengikut alamat IC. Kalau dia automatik, dia pun ikut IC. Kalau dia nak tukar, dia kena ambil inisiatif sendiri lah. Kalau tidak, dia parik puntah lah. Itu apa masalah ni? So bagi saya itu bukan alasan yang baik. Mesti ada saya nak tahu. Tapi SPR bagi alasan yang lain. SPR kata kalau ini berlaku, dia tidak dapat lakukan proportional representation sebab sesetengah tempat dia akan secara automatik ramai pengundi. Satu kawasan yang mungkin secara automatik kurang pengundi yang ikut alamat dan mereka tidak dapat lakukan pembahagian undi menjadikan itu. Kalau itu alasannya, kita cari cara untuk selesaikan. Itu bukan isu ramai tak dapat cari tempat mengundi. Menteri di Jabatan Menteri yang bertanggungjawab di SPR tidak pernah dalam jawapan saya yang kita tidak akan laksanakan pendaftaran secara automatik ini memberikan alasan yang Muhammad beri sebentar tadi. Tidak pernah. Sememangnya alasan yang selalu kita beri ialah soal logistik pada hari membuang undi itu sendiri. Kita akan menghadapi masalah, ya, kerana berlaku orang kata apa perpindahan yang di peringkat yang amat tinggi. Jadi itu sebenarnya mengapa yang tidak diadakan pendaftaran secara automatik, ya. Tuan Ketua, Sedikit celahan, Muhammad Menteri. boleh. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk Speaker. Saya sebentar tadi mendengar jawapan yang Muhammad Menteri. Muhammad Menteri kata tak pernah bagi jawapan sedemikian. Saya hadir dalam forum yang dianjurkan oleh Bersih bersama dengan Datuk Timbalan Pengurusi SPR.
jawapan yang diberi tentang isu proportional representation lah yang akan berlainan bila diperkenalkan sistem automatic voter registration. Satu. Soalan saya berbalik kepada bila ada percanggahan sedemikian. Ada satu cadangan yang kita kemukakan tentang penggunaan dawat kekal. Kerana kata Timbalan Pengurusi SPR, tak mungkin sistem biometrik ini sempat dilaksanakan menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Maka bila kami bawakan, adakah SPR bersedia untuk laksanakan penggunaan dawat kekal? Dia kata mereka bersedia kalau ada tekanan. Saya nak tanya, sedang ada wujud kontradiksi jawapan menteri, jawapan SPR. Bila SPR dah ambil keputusan untuk laksanakan penggunaan dawat kekal menjelang pilihan raya yang akan datang, misalan hopefully, adakah Yang Mak Menteri boleh beri jaminan bahawa Kabinet Kerajaan tak akan masuk campur, tak akan bagi apa-apa keputusan untuk membatalkan keputusan yang diambil oleh SPR? Terima kasih. Saya cakap tadi, apa jawapan yang dilakukan di luar daripada Dewan, saya tidak boleh bertanggungjawab. Kerana jawapan yang saya beri secara rasmi ialah di dalam Dewan. Dan saya boleh bagi jaminan di sini. Semenjak saya jadi menteri sampai sekarang, tak pernah jawapan rasmi yang diberi dalam Dewan Rakyat tidak bersetuju dengan pendaftaran secara automatik itu ialah jawapan alasan yang telah diberi sebentar tadi. Tak pernah, ya. Jadi apa yang disebut daripada luar itu harus ditanya balik kepada mereka. Kerana di dalam Dewan inilah jawapan yang resmi yang kita guna, ya. Jadi sebab itu, pertama, apa yang bermak dengar di luar itu bukan jawapan saya. Jawapan resmi saya ada di dalam Dewan Rakyat ini. Nombor dua, tuan-tuan, dawat kekal ini sebenarnya dilaksanakan di negara-negara yang pertamanya mereka tidak ada pendaftaran sebagai pengundi, dan jumlah pengundi mereka itu bukan dalam jumlah yang macam di negara kita. Sebab satu parlimen kalau di India sebagai contoh berjuta, ya. Satu ahli parlimen mungkin ada 1.5 million voters. Jadi tujuan dakwat kekal ini untuk mengelak daripada kita mengundi dua kali. Itu sebenarnya diguna untuk dakwat ini, mengelak daripada mengundi dua kali, ya. Jadi kalau di negara kita punya pendaftaran, ada IC, ya, ada buku pendaftaran, kita cek. Di situ sahaja kita akan tahu, iaitu bahawa kita sudah pun mengguna hak mengundi kita. Dan tak mungkin kita pula pergi ke tempat lain, ya, dan daftar cek lagi dan ada nama kita dalam buku pendaftaran yang lain. Jadi peratusan kemungkinan berlaku mengundi dua kali di negara kita adalah begitu negligible sendiri, ya, terlalu kecil. Dan selama semenjak kita mengadakan pilihan raya daripada tahun 59 sehingga sekarang, tidak berlaku kes secara besar-besaran dilaporkan yang mengata ada pengundi telah mengundi dua kali. Saya rasa tidak ada. Dan saya boleh bagi pengasahan lah. Nanti sekejap. Duduk dulu. Saya bagi, tak apa. Bapak pun saya bagi, takkan anak saya bagi, kan. Jadi jadi bermakna, saya sebut, dia dakwat ni digunakan bimbang takut boleh mengundi dua kali. Orang pengundi itu mengundi dua kali. Jadi di Malaysia tidak ada kes yang dilaporkan bahawa perkara ini berlaku. Saya akan rujuk balik kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, minta statistik sama ada pelakuan mengundi dua kali ini berlaku di negara kita kerap kali ke apa, ataupun tak pernah berlaku. Itu. Silakan. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya fikir isu di sini, Yang Berhormat mewakili Jabatan Perdana Menteri, dan kita sebenarnya elok biar Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia itu membuat keputusan mereka tanpa berpihak ataupun mengikut telunjuk sesiapa. Saya bangkitkan kerana cadangan itu dipersetujui oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri semasa pilihan raya lepas.
Maksudnya keputusan tu dan semua consideration dengan izin dah diambil oleh mereka sendiri. Jadi pada saya, untuk memastikan kita kembalikan kewibawaan dan integriti SPR, khususnya bila wujud kontroversi. Hari lepas 2008 Kabinet bagi arahan, mereka berkata terima arahan dengan tekanan sedemikian. Apa salahnya kali ini biar SPR sendiri buat keputusan, tak perlu untuk kemukakan pandangan yang berhormat. Di Lembah Pantai, walaupun peringkat awal, saya dah temui 15 nama yang bertindih dengan Parlimen Seputih. Ini baru peringkat permulaan. Maksudnya memang berlaku. Dan apa pun, kalau SPR dah buat keputusan, saya fikir tidak wajar dan tidak boleh pihak eksekutif pula cuba mempengaruhi keputusan tersebut. Terima kasih. Tidak mempengaruhi. Sebenarnya dalam pilihan raya yang lepas, ada isu konstitusional sebenarnya. Sebab isunya ialah kertas undi itu mesti diberi tanpa apa-apa syarat, ya. Dan ada pandangan, kalau sekiranya satu orang dia pergi nak ambil kertas undi, tapi dia bila kita nak gunakan dakwat tangan dia, dia tak bagi, apakah dia patut diberi kertas undi ni ataupun tidak? Jadi itu isu dia. Jadi oleh kerana, jadi kalau orang tu kata, alright, ini hak saya punya kertas undi, saya dah daftar, nama saya ada, IC saya ada, dan saya tak mau dicalitkan dengan apa ni, dengan dakwat. Saya nak kertas undi. Jadi kita bimbang pada ketika itu. This is a constitutional issue. Jadi pada ketika itu last minute, maka SPR juga tak rasa tak boleh nak selesai perkara ini dalam masa yang tersuntuk. Itulah keputusannya mengapa ditarik balik. Sebab cuba bayangkan kalau sekiranya betul ada seorang pengundi, dia tak mau dicalit, tapi dia ada hak, bagaimana pada ketika itu? Jadi ini this is a constitutional issue which was not resolved. Sabarlah. Laluan. Sabarlah. Sebab saya tak habis lagi. Timbalan Menteri telah sedang menyentuh mengenai isu Menteri sedang menyentuh mengenai isu hak seseorang dan perlembagaan itu. Biar saya jawab dulu. Ya, biar saya jawab dulu. Tak sabar apa hal. Saya akan bagi, no problem. Nanti kan orang lapor kat gender pula kata saya tak layan wanita dengan baik. Jadi that was the constitutional issue, hak seorang yang dalam perlembagaan, asalkan dia umur 21 tahun, dia rakyat Malaysia dan dia daftar di tempat dia ni, kita kena bagi. Ini condition baru pula, nak kena calik. Jadi pada ketika itu isu ni tidak di-resolve. Jadi kebimbangannya, kalau perkara ini berlaku, dia boleh menjejaskan kelicinan perjalanan pilihan raya. Jadi sebab itulah di peringkat last minute ditarik balik. Ya. Yang Berhormat Menteri, saya ingat alasan tu mengenai perlembagaan tu, saya rasa tak berapa tepatlah. Kalau misalnya itulah yang menjadi isunya pada pilihan raya yang lepas, kita sudah mempunyai masa yang mencukupi untuk mengubah atau meminda peraturan di dalam pilihan raya itu sendiri. Tapi kita tidak membuat membuat usaha ke arah itu, ya, kerana mungkin tidak ada political will. Perjumpaan kita dengan SPR selalu mengatakan ini adalah keputusan kabinet, ini adalah keputusan kabinet. Pertama. Kedua, saya nak bangkitkan mengenai tidak ada kemungkinan seseorang itu mengundi 2 kali. Saya mungkin kalau saya buat perkara ini, Yang Berhormat Menteri akan mengatakan itu adalah tuduhan ataupun sangka buruk. Tetapi kita sudah banyak kali mendengar bagaimana di Sabah, ya, kad pengenalan diberi kepada pendatang-pendatang tanpa izin. Jadi pengeluaran kad pengenalan ini adalah satu perkara yang menjadi perbualan malah daripada kalangan kaki tangan kerajaan di JPN sendiri, yang mengatakan bahawa kad pengenalan ini mudah
diberi kepada pengundi kepada rakyat ataupun yang bukan rakyat, termasuklah pendatang tanpa izin, termasuklah orang-orang pendatang yang sudah lama berada di sini, ya, untuk menjadi pengundi. Ini adalah untuk kepentingan politik BN. Ya, saya sebut di sini sebab Yang Berhormat Menteri akan mengatakan itu adalah tuduhan, tetapi akan minta saya membawa saksinya. Tetapi mana ada orang yang mendapat kad pengenalan yang tak sepatutnya dia dapat, akan mengaku bahawa ia mendapat kad pengenalan. Dan inilah kebimbangan kita, bahawa pihak JPN sendiri itu telah di masa lepas dan akan mengeluarkan kad pengenalan ini kepada orang-orang yang tak sepatutnya terima. Ada orang pegang 2 atau 3 kad pengenalan dan dia boleh pergi kepada pusat-pusat pengundian, 2-3 pusat pengundian. Itu ni adalah antara, ya, inilah antara perkara yang sebenarnya menjadi ketidakpuasan hati kami di pihak pembangkang, dan bersih satu pertubuhan NGO, kumpulan NGO telah bersama dalam hal ini kepada kita, membawa ini kepada SPR. Apa susahnya kita nak mengubah peraturan itu dalam, kalau pilihan raya tak menjadi bulan 6 ini, kita masih boleh membuat peraturan. Sama Yang Hormat, kalau Yang Hormat beritahu kepada saya kata dia tak boleh terima alasan, kan? Doktor mana dia tahu? Doktor tahu ni undang-undang, kan? Sama ada alasan tu boleh diterima atau tidak boleh diterima, dia bukan bergantung kepada Yang Berhormat. Dia bukan bergantung kepada Yang Hormat. Dia bergantung kepada mahkamah nanti kalau perkara ini berbangkit. Itu dia. Jadi what you think is not important. Jangan letak terlalu tempat tinggi sangat, seolah-olah kalau apa nama tempat tu, Kota Raja kata saya tak boleh terima alasan, maka semua kena berhenti. Kita kena tengoklah siapa pula kita, kan? Jadi benda ni kemungkinannya hal isu the right to a ballot paper itu is a constitutional right. Apakah kalau dengan syarat mesti dicalek itu dianggap sebagai syarat yang sepatutnya tidak boleh dikenakan? Itu untuk mahkamah putus, bukan untuk kata Kota Raja nak putus saya tak boleh terima alasan tu, ya. Keduanya, yang membuat bangkit soal kata apa ni, orang bagi isu apa JPN bagi IC, satu orang dapat 5 IC, jadi dia boleh tukar muka dia 5 kali. Jadi isu satu orang dapat 5 IC saya tak pernah dengar. Isu mungkin kata orang yang tak sepatut dapat IC dapat, itu mungkin. Tapi isu satu orang dapat 5 IC saya tak pernah dengar. Tapi kalau isu satu orang, ya, yang tak sepatut dapat IC, tapi kalau dia sudah ada IC, katalah dia mengundi sekalipun, macam mana caleg dakwah ni boleh selesai masalah itu? Tak selesai pun dia tetap juga dapat IC. Ya, jadi tak logik lah Muhammad, kita cakap benda lain pula, ya. Ini saya nak bangkit bacuk. Untuk makluman Yang Berhormat, SPR kini sedang dalam peringkat memperhalusi pengurusan pengundian pos yang lebih mudah dan mantap. Pengundian pos yang dijalankan selama ini adalah agak rumit kepada para pengundi yang menyebabkan akhirnya banyak undi yang ditolak atas kesilapan teknikal. Oleh demikian, SPR sedang melakukan kajian secara terperinci bagi memudahkannya. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, 3 fungsi utama SPR berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan ialah urusan persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya, urusan pendaftaran pemilih dan menjalankan pilihan raya kecil dan umum. Dalam isu liputan media pula, SPR tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam mengawal penggunaan media massa, sama ada elektronik maupun media cetak semasa tempoh pilihan raya. Berhubung persempadanan kawasan pilihan raya, Yang Berhormat Ranau minta ia dikaji semula, dan Ranau diberi penambahan kerusi masing-masing, 1 Parlimen dan 1 Dewan Undangan Negeri. Yang Berhormat Bakri pula minta SPR menyiasat dalam maklumat peta persempadanan kawasan Parlimen Bakri yang didapati mempunyai kesilapan. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, urusan kajian semula pembahagian persekutuan dan negeri-negeri kepada bahagian
menurut perkara 113/2/2 Roman, Perlembagaan Persekutuan hendaklah ada lat tempoh tidak kurang daripada 8 tahun. Urusan terakhir kajian semula pembahagian persekutuan dan negeri-negeri kepada bahagian pilihan raya bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah ialah pada 21 Mac 2003. Manakala bagi negeri Sarawak pada 10 Jun 2005. Berdasarkan kepada peruntukan di atas, SPR boleh menjalankan kajian semula pembahagian persekutuan dan negeri-negeri kepada bahagian pilihan raya masing-masing selepas 21 Mac 2011, baru lepas 3 hari, dan 10 Jun 2013, itu bagi Sarawak. Berhubung agar Ranau diberi penambahan kerusi 1 parlimen dan 1 DUN, SPR akan mengkaji keperluan sama ada untuk menambah atau tidak kerusi mana-mana bahagian pilihan raya parlimen dan DUN sekiranya ada keperluan. Berhubung peta persempadanan bagi Parlimen Bakri, untuk makluman Yang Berhormat, tiada kesilapan yang berlaku pada peta tersebut. Ini kerana setiap peta kawasan pilihan raya bagi bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri adalah dicetak secara rasmi oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan. SPR turut menyediakan ruang untuk membuat bantahan semasa tempoh urusan persempadanan yang dijalankan terdahulu, di mana setiap pengundi yang mendiami sesuatu kawasan boleh menyemak peta yang dicadangkan dan membuat cadangan balas jika terdapat kesilapan. Ketika pameran diadakan dahulu, tiada sebarang bantahan diterima terhadap cadangan peta persempadanan bagi Parlimen Bakri. Oleh yang demikian, SPR menerimanya sebagai peta rasmi dan diguna pakai sebagai peta pilihan raya. Walau bagaimanapun, sekiranya Yang Berhormat ingin mengemukakan cadangan perubahan peta sempadan, Yang Berhormat boleh berbuat demikian semasa tempoh pameran dalam urusan persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan negeri bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah pada urusan persempadanan yang akan datang. Lain kalilah, bukan sekarang. Yang Berhormat Kuantan, penjelasan sikit. apa, interlock ke? Unlock it. Yang Berhormat lah, terima kasih Yang Berhormat Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Apakah rasional sekarang kita ada kawasan pengundian parliamentary seat dan state, di mana kebanyakan kursi-kursi bukan one man one vote. Macam kawasan saya lebih kurang 80,000, kawasan Putrajaya 8,000, kawasan banyak lagi kawasan-kawasan yang ada 25,000, 30,000 saya untuk ahli parlimen. Bolehkah kita pada bila pengajian baru dibuat, new investigation dibuat selepas untuk menambah atau tidak kursi parlimen, kita ada satu kadar yang baru supaya kita balik ke asal sistem demokrasi di mana one man one vote. Jangan kita ada kursi-kursi yang terlampau besar sampai 80,000, 110,000 pun ada sekarang, 120,000 ada, dan 8,000 untuk satu ahli parlimen. Apakah rasional dia dan macam mana kita dapat atasi perkara tersebut? Masa perbahasan tak bangkit, sekarang mau bangkit. Tak apalah, dia dia macam ni. Kawasan pilihan raya ni kita ada urban, suburban dengan rural lah, ya. Urban ni kalau tak silap saya ialah 60,000 ke atas lah. Mana SPR ni orang 60,000 ke atas tak silap saya. Kemudian nak bagi lah. Okey. Dia kita bagi 3, bandar, separuh bandar, 2 bandar pendalaman. Jadi betul saya cakap dalam bahasa Inggeris dengan izin urban, suburban, rural. Jadi bagi kita kena ambil satu jumlah pengundi, satu luas kawasan, ya. Jadi kita bagi kriteria dia. Bagi bandar, dia punya keluasan dia kilometer persegi antara 8 hingga 49, ya. Bagi separuh bandar
50 kepada 250 km persegi. Dan luar bandar ialah 250 km persegi. Kemudian jumlah dia bagi bandar pula, pemilih bahagian bagi pilihan raya parlimen, betul, 60,000 ke atas itu bandar. Kemudian separuh bandar suburban 30,000 hingga 59,000. Benda penjelasan lah dulu. Wilayah Saya belum jawab lagi. Mau jual kereta, kita sembang kat luar. 30 hingga 59 separuh bandar. Luar bandar 30,000 ke bawah. Jadi itu kriteria yang kita guna. Kita punya sistem ialah Westminster sistem, ya, sistem pilihan raya Westminster, mana bukanlah satu sistem yang kita wujud yang betul-betul merupakan orang kata apa mold Malaysia. Tak, kita guna sistem Westminster yang kita pinjam daripada United Kingdom lah. Jadi boleh tak tunggulah saya jawab. Yang Umar nak ganggu saya nak jawab ni? Tak. Jadi prinsip yang saya baik datang lagi tambah prinsip yang kita ambil yang saya sebut tadi, ini 3 tadi, ya, yang 3 tadi. Jadi itulah sebabnya mengapa Yang Berhormat akan tengok ada kawasan yang pengundinya sampai 110,000, ya. Kalau kita pecahkan yang katalah 110,000 itu kita bagi kepada tiga kawasan. Jadi nanti Yang Berhormat baru start kereta aja, berlari sekejap sudah luar kawasan dah. Sebab akan jadi terlalu kecil. Mungkin Yang Berhormat Bukit Bintang tidak boleh disebut sebagai ahli parlimen Bukit Bintang. Semua disebut sebagai ahli parlimen Jalan Alor. Sebab jalan nak jadi ahli parlimen Jalan Alor saja. Apa saya marah Jalan Alor ni? Nanti saya boleh. Okeylah, okey. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa di wilayah persekutuan banyak kawasan seperti Setiawangsa, Wangsa Maju pengundi jumlah sebanyak 40,000 lebih saja, berbanding dengan SK atau Ceras atau Bukit Bintang 60,000 atas. Ini walaupun di bandar Korumpun, mengapa ada tak seimbang apa yang dikatakan oleh 60,000 pengundi atas? Mereka minta penjelasan. Rahmat, bukan semua kursi parlimen dalam wilayah persekutuan ni, ya, dianya semua bandar. Kuala Lumpur ni sebuah negeri, ya. Jadi dia di pinggir suburban. Jadi dia jatuh di bawah. Saya jawab lah ni, dia jatuh di bawah kategori suburban. Sebab tu dia boleh ada 40,000 je. Itu pun saya tak tahu. Saya ingat Setiawangsa ke apa? Setiawangsa. Saya cek tengok ada berapa pengundi. Tapi saya kira kalau dia punya pengundi kata dalam 40,000, dia jatuh kepada separuh bandar. Ya, separuh bandar, ya. City ni macam di Jalan Alor tadilah. Kan? Jadi Yang Berhormat, takkan kita nak bentuk satu kawasan parlimen Jalan Alor, Yang Berhormat Fong Kuilun. Tak boleh lah. Jadi sebab itu kalau kita ikut begitu akan jadi kawasan parlimen terlalu kecil. Bayangkan Bukit Bintang yang dah kecil tu, ada 3 lagi atau 4 lagi parlimen. Ya. Putrajaya. Ya, Putrajaya dia you kena tengok Putrajaya ni, dia bukan bukan pasal itu. Saya bukan semua sokong UMNO menang berapa ribu itu dengan majoriti. Ya, dia tak kisah berapa pengundi ada. Kalau rakyat nak kepada DAP, dia undi DAP lah, jangan bimbang punya. Rakyat kita dia bijak, bukan macam disuruh dia diikut saja. Jadi Putrajaya tak apalah. DAP marah you pasal loteri di Kelantan.
Jadi jadi kalau macam Putrajaya, dia bukan dalam Selangor, dan dia tidak boleh menjadi, oleh kerana dia satu wilayah ya, maka dia sendirilah. Sebab tu dia 8,000 dia boleh ada sebagai satu kawasan parlimen, ya. Yang tu paling senang sekali nak menang tu. Kalau dia pengundi 8,000, cari pembangkang 4,000, daftar 4,000, menang lah. 4,500 menang. Apa tu problem, ya. Jadi Tuan Ketua, saya nak pergi kepada penjelasan laluan sedikit saja. Tu sikit. Ya. Saya nak beri sedikit historical perspektif. Tak payahlah historical mengenai perkara ini. Kerana kita ada satu akta yang telah dibubarkan pada tahun 1964, di mana pada masa itu ada satu undang yang mengatakan the difference of each constituency cannot be more than 10%. Tetapi lepas itu kita ada guideline dalaman jabatan, tidak ada apa-apa undang-undang berkaitan. We use certain principle. Tapi saya haraplah kerajaan akan akur kepada yang digunakan di Australia sekarang. Ada satu kawasan seperti sebesar Malaysia, as big as Malaysia, 1 MP. Tapi dia punya ahli parlimen, dia punya number of constituents sama juga, sama rata. Dan apa yang mereka buat adalah, saya rasa yang perlu kita boleh fikir. Untuk ahli parlimen tu dia diberi helikopter, diberi 5 assistant, 3 4-wheel drive dan sebagainya. The question is accessibility kepada constituent. It is not the berapa besar constituent tersebut. Saya harap pemikiran baru ini dapat diambil kira. Akta yang dah bubar, kita terus bincang lah, dia dah bubar. Yang kedua ni Australia ni, saya tak dapat nak membayangkan apa yang Muhammad sebut ni. Saya ingat kalau yang buat dengan saya, kita pergi Australia, kita tengok sendiri macam mana keadaan di sana. Dan mungkin lepas tu saya boleh cakap lah sama ada boleh terima. Tak apa, setujulah tu kan. Kita pergi Australia, kita tengok. Tak, ini SPR terbuka kepada apa juga cadangan untuk menambah baik sistem kita, ya. Kalau ada betul di Australia, kita akan tengok bagaimana di Australia. Tuan Ketua, Kuantan, Yang Kuantan mencadangkan agar SPR diletak di bawah parlimen agar lebih efektif. Untuk makluman Yang Berhormat, penubuhan SPR adalah berdasarkan kepada perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, iaitu keanggotaannya hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, dan hendaklah terdiri daripada seorang pengurusi, seorang timbalan pengurusi dan 5 orang anggota lain. Justru secara dasarnya SPR adalah merupakan sebuah institusi di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong yang bertanggungjawab untuk memelihara, mengawasi dan mengekalkan proses demokrasi di negara ini menerusi sistem pilihan raya yang bebas, adil dan saksama. Sebenarnya Jabatan Perdana Menteri hanyalah bertanggungjawab dalam hal ehwal pentadbiran harian dan pengurusan semasa SPR sahaja, ya. Yang Berhormat Kuantan ingin mengetahui sama ada terdapat unsur-unsur membeli undi semasa pilihan raya kecil Keردau, kerana dilaporkan seramai 443 orang peneroka Felda Jengka 23 menerima durian runtuh daripada kerajaan. Ini peribahasa yang durian runtuh, ya. Takut. Untuk makluman Yang Berhormat, sama ada pemberian atau kelulusan segera sewaktu berkempen pilihan raya dianggap membeli undi dan melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 adalah merupakan persoalan fakta. Jika terdapat apa-apa aduan yang dibuat oleh mana-mana orang, fakta itu akan disiasat oleh pihak berkuasa yang berkenaan dan perlu dibuktikan di mahkamah oleh pihak-pihak yang mendakwanya. Berdasarkan penghakiman kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini, ia menunjukkan bahawa pemberian insentif serta kelulusan sesuatu projek dan janji-janji untuk membina kemudahan-kemudahan asas yang dibuat semasa kempen pilihan raya bukan suatu amalan rasuah atau penyogokan, kerana ia adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu tertentu. Jadi saya sebut pengadilan kes, ya. Hakim dalam kes Gurdial Singh
lawan KS Balakrishnan 1993 2 CLJ 75 telah merujuk kepada kes Teo Tek Huat versus Lim Ken Siu and another, year 1981 1 LNS 1, dalam menentukan sama ada pemberian hak milik tanah Felda Cahaya Baru pada petang sebelum pilihan raya merupakan amalan rasuah ataupun tidak, telah diputuskan. Ini hakim kata, quote, dengan izin, I am of the opinion that what he did does not amount to corrupt practice because he merely expedited the process of the settlers getting the land title for which all dues to the government and Felda had been fully settled. His deed in this respect, even done on the eve of election, can be said to fall within the legitimate scope of the government to pursue promises, propitiate, please and propel and promote projects and programs for amelioration and development in the constituency for the benefit and progress of that locality. Jadi dah ada penghakiman di mahkamah. Atas perkara itu, Menteri. Siapa dulu? Penjelasan. Okey. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Menteri. Sementara saya cukup memahami keputusan hakiman yang dibacakan sebentar tadi. Adapun kalau saya kembalikan mengimbau sedikit daripada pilihan raya kecil N28 Kerdau, pembayaran kepada peneroka pada saat-saat akhir mungkin termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Menteri dalam penjelasan penghakiman yang dibuat. Cuma persoalan yang dipertikaikan, kalau kita nak cari mana syarat ataupun di mana perbezaannya itu, mengapa hanya dijengka 22 saja pembayaran dibuat, ses itu 13,000 seorang, sementara jengka-jengka yang berjiranan juga berhak kerana selama hari menunggu pembayaran tersebut. Dikatakan vote buying itu adalah tatkala sasaran itu dibuat sengaja untuk mendapat undi pada saat-saat akhir, tertumpu khusus kepada jengka 22. Itu yang menjadi pertikaian Menteri, dan perkara ini Menteri tidak boleh membuat analogi seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab dia kata qiyas ma'al fariq, analogy that is not equivalent. Terima kasih dengan itu. Ya. Yang Kota Raja sama duduk dekat tu, diorang nak jadi hakim, ya. Kita yang Muhammad apa, ya, bagi can kita apa pun yang Muhammad, we all, dengan izin, we all have our own opinions about things, ya. Jadi apabila kita ada perbezaan pandangan tentang satu hal, maka cara yang terbaik ialah untuk kita merujuk kepada penghakiman yang dibuat dalam mahkamah. Kalau sekiranya kes yang sama, bukan kes yang sama maksudnya di Kedah, tapi persamaan kes itu telah pun diputus ataupun tidak, kita kena bergantung kepada satu badan yang menentukan. Kalau tidak, sampai bila pun saya bercakap macam ni, yang awak minta jalan, yang awak cakap, yang awak punya pandangan juga, saya pun pula bangun, saya pertahankan pandangan saya, yang awak minta jalan, saya bagi jalan, tak habis-habis. Nanti the cows come home pun tak habis selesai. Jadi okay, some cows do. Okay, jadi kalau sekali lagi Yang Berhormat tidak berpuas hati, terbuka dalam tempoh yang telah diberikan, rayu kepada penghakiman yang dibuat terhadap kes ini. Mudah saja. Saya hanya bercakap tentang kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah. That's all I'm allowed to do in this August House. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Apa yang dibuat adalah Yang Berhormat Menteri merujuk kepada nas undang-undang dalam kes Gurdial Singh. Dalam kes tersebut kita ada satu keadaan di mana satu pemberian sebelum pilihan raya itu berlaku. Tapi bagaimana dengan keadaan di mana seseorang ahli yang berhormat, seorang Perdana Menteri, menyatakan kepada pemilih-pemilih di satu tempat bahawa sekiranya
sekiranya mereka undi untuk calon tertentu, maka dalam keadaan sedemikian saja mereka akan diberikan beberapa perkara. Saya bagi sebagai contoh di pilihan raya kecil Sibu. Right? You help me, I help you. If you return the Barisan Nasional candidate tomorrow, then I will sign a check for 5 million to resolve the flood problems in Sibu. Bukankah ini menjadi satu perkara yang berbeza? Di mana jelas ianya menjadi satu perkara dalam mana rasuah dapat dilihat dengan jelas. Itu pertama. Nah, keduanya, bagaimana dengan siasatan ke atas report-report ini? Adakah statement diambil daripada yang berhormat itu yang dikatakan membuat janji-janji tersebut? Isn't this something that amounts to an offence dengan izin Tuan Speaker di bawah undang-undang tersebut? Dan kenapa tidak ada tindakan diambil? Terima kasih. Dalam pilihan raya mana-mana negara pun, there is such a thing as manifesto. Manifesto ini merupakan janji-janji yang akan kita lakukan, ya, perkara yang akan kita lakukan kalau kita dipilih. Jadi dia manifesto, ya. Manifesto, blanket manifesto is that we will manifesto. Manifesto, you help me, I help you. Ya. Manifesto macam buku jingga, kan? Serupalah juga. You janji kalau pilih kami, ya, pilih kami, ini yang akan kami lakukan. Macam nak beri satu jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Sabah, satu jawatan Perdana Menteri kepada Sarawak kalau menang. Kami akan bagi balik oil royalty. Itu kalau kita duduklah benda ni. Bagi sebentar. Kalau kita tak cakap, you kata tak ada shadow cabinet. Kita sebut, dia kata janji kosong. Apa? Iyalah. Itulah kata, maknanya tak salah. Itu tidak merupakan kesalahan. Memberi janji untuk melakukan sesuatu, kalau diberikan mandat, itu janjilah. Saya kalau sebagai seorang pengundi di Sarawak sekarang, undilah kami. Kami akan pernaikkan royalty, kembalikan 90% royalty kepada Sarawak. Macam? Boleh? Tak ada salah. Jadi mengapa kalau Perdana Menteri kata saya akan tolong apa ni? Salah. Jadi Menteri, that is done across the board, Menteri. Saya nak Sebentar. That is done across the board. Semua no. That's not specific. Itu you punya opinion. Tidak. Ini yang masalahnya. Orang kalau dapat doktorate ni, dia fikir, dia dulu lecturer ke apa, dia fikir dia je betul. Tak boleh itu Yang Berhormat. Dia mesti ada badan. Duduk Yang Berhormat Kuantan, saya akan panggil apabila sampai masanya. Saya akan beri. Jadi oleh kerana dia tidak merupakan rasuah, sebab itu tidak ada statement yang diambil daripada Perdana Menteri. Itu aja, ya. Dia bukan merupakan kesalahan, kerana ini merupakan janji kita kalau kita diberi mandat oleh rakyat, kalau kita dipilih sebagai kerajaan. Kuantan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Di dalam perbahasan saya bercakap berkenaan dengan SPR yang tidak ada kuasa, SPR yang bukan merupakan the apex of the organisation dengan izin. Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, kerana saya merasakan bahawa Yang Berhormat Menteri divert ataupun mengelak daripada persoalan tadi, persoalan yang saya bahaskan. Apex of the organisation ataupun puncak kuasa, maksudnya SPR ada kuasa untuk ambil tindakan sekiranya satu-satu tindakan dalam pilihan raya itu dianggap sebagai membeli undi. SPR ada kuasa. Ataupun dan juga SPR ada kuasa apabila berlaku keganasan dalam pilihan raya. Akan tetapi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia tidak mempunyai kuasa tersebut. Apabila berlaku
vote buying ataupun membeli undi, kita perlu buat aduan kepada SPRM. Apabila berlaku keganasan, kita perlu buat laporan kepada polis. SPR tidak ada kuasa. Saya katakan SPR is a toothless tiger. Harimau tanpa taring, tak ada kuasa. Dan Yang Berhormat Menteri juga mengatakan bahawa Jabatan Perdana Menteri ini hanya terlibat dengan pentadbiran harian. Pentadbiran harian, apabila Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri ataupun Menteri mengatakan bahawa kita tak buat dakwat kekal atas alasan sekian, itu bukan hal harian, itu hal dasar. Siapa yang buat keputusan di sini? Adakah SPR ataupun Jabatan Perdana Menteri? Saya persoalkan di sini. Itu maksud saya. SPR tidak ada kuasa. SPR tak ada taring. Jabatan Perdana Menteri ambil segala kuasa tersebut. Sebab itu saya kata letakkan SPR di bawah Parlimen. Buat satu jawatan kuasa khas untuk memantau perjalanan SPR. Beri balik taring kepada harimau ni. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Jadi Yang Berhormat Parlimen anggap, pun tak ada kuasa. Yang Berhormat anggap Parlimen dengan SPR ni samalah. Sebab kalau kepada saya, kalau SPR letak bawah Parlimen, Parlimen yang berkuasa. Toothless juga si SPR ni. Tak ada Yang Berhormat. Letakkan SPR di bawah Parlimen bermaksud yang berkuasa ialah Parlimen, bukan SPR. Serupa je. Ada check and balance, Menteri. Ada check and balance di sini. Dan Yang Berhormat kena ingat, check and balance, ya, sistem kita, siapa yang ada kod, jangan sabarlah. Ya. Bila cakap tentang berkuasa, bila letak Parlimen, bukan Yang Berhormat yang berkuasa, belah sini berkuasa. Jangan duplicity of work lah Yang Berhormat, okey. Saya dah kata apa juga kuasa yang ada kepada SPR telah ditentukan oleh perlembagaan. Yang tiga tadi saya sebut tadi, ya. Persepadanan, itu apa ni, mengendalikan pilihan raya, dan kemudian satu lagi apa, pendaftaran, apa saya pun dah lupa dah. Jadi itulah kuasa dia daripada dulu sampai sekarang. Berkenaan dengan kata waktu pilihan raya, bila berlaku pergaduhan, maknanya lapor kepada SPR. SPR kena lapor kepada polis. Sebab waktu dalam pilihan raya sekalipun, dalam apa keadaan sekalipun, polis yang bertanggungjawab. Dan tidak boleh SPR apabila kita kata ini ada perlakuan rasuah. Perlakuan rasuah kerana orang ni bagi duit. SPR tidak boleh diberi kuasa untuk menentukan ya ada perlakuan rasuah, sebab kita ada mahkamah. Mesti ada pembelaan, mesti ada pendakwaan, ada pembelaan, ada penghakiman. Mana boleh di situ yang kita lapor dia pula buat apa? Tak boleh. Jadi Yang Berhormat, baru first term politician, kena faham betul lah. Tak apa, sekurang-kurangnya saya tak divert isu. Saya nak tanya Menteri. Saya tak divert isu. Menteri, kenapa kita tak ikut best practice? Yang Berhormat Menteri, kenapa kita nak memberikan, kalau season politician bolehlah dengar sikit first time politician. Menteri sedang bercakap, memberikan kuasa kepada SPR bagi letak Parlimen, bukan SPR berkuasa, Parlimen juga yang berkuasa. Jadi tadi Yang Berhormat Menteri kata Parlimen pun tak ada kuasa. Jadi, lah. Maksudnya BN salah guna kuasa lah. BN gila kuasa lah. Itu maksud Yang Berhormat Menteri. Ini dah cakap orang bodoh. Itu maksud Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya, kenapa Yang Berhormat Menteri tak boleh ikut best practice? Election Commission all over the world, seluruh dunia memberi kuasa kepada Election Commission dan Election Management Board. Kenapa Yang Berhormat Menteri tak nak belajar kepada dunia yang lebih demokratik kepada Malaysia? Dan kononnya politician yang ada pengalaman tak nak dengar kepada politician yang baru ini. Beri peluang kepada kita cakap. Begini punya wakil rakyat, dah tak boleh nak apa, dah semua kita jawab, tak boleh nak petikai, nak berhujah dah, mula emosi. Janganlah macam tu. Menteri pun jangan emo lah. Janganlah emosi. Menteri jangan emo juga lah. Menteri pun jangan emo. Tak emosi. Tetapi apabila Menteri tak beri laluan dan Menteri cuba elakkan, ini saya punya floor. Jadi kita perlu beri penjelasan. Kita perlu beri Menteri dengar. Dalam Dewan, Menteri macam tak dengar. Menteri terima, Menteri perlu dengar. Tugas Menteri mendengar sebenarnya. Itu dia tugas kerajaan, mendengar.
Kalau dia tak Kata diterima, banyak pengalaman, tak- sekurang-kurangnya nak dengar buat lah. macam mana? Saya dah jawab. Inilah standard Takkan KPI saya tu. nak menjawab soalan nak memuaskan hati dia. Kalau saya nak memuas hati dia, saya kena puas hati Teluk Intan, ni Kubang Keria ni. Tak boleh, susahlah. Apa yang telah kita tetapkan, kita tetap. Jangan emosi, tak baik emosi. Nanti kan balik rumah susah ni kan. Nantilah saya nak pergi ke penjelasan sedikit. Kuala Krau. Yang Muhammad Kuala Krau minta Betul, SPR menyiasat poster semasa pilihan raya kecil Kerbau yang menyatakan satu undi untuk PAS dijamin syurga. Untuk makluman yang hormat, sepanjang tempoh kempen semasa pilihan raya kecil Kerbau, pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya yang ditubuh di bawah Seksyen 27 Akta 5 telah mengambil tindakan-tindakan segera terhadap aduan kesalahan yang melanggar akta berkenaan seperti menurunkan poster-poster dan merampas bahan-bahan penerbitan termasuk meminta penceramah-penceramah memberhentikan ceramah mereka. Manakala bagi aduan-aduan yang memerlukan siasatan lanjut oleh pihak polis, ia dirujuk kepada pihak polis. Mengenai poster yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, pihak SPR tidak menerima sebarang aduan resmi mengenainya. Ya. Yang Berhormat Jasin minta supaya Satu Malaysia diterima sebagai lambang awam dan bukan berpihak kepada mana-mana parti politik. Untuk makluman Yang Berhormat, SPR berpendapat penggunaan lambang Satu Malaysia tidak tertakluk kepada larangan penggunaan simbol pada pilihan raya berdasarkan kepada Akta 54 yang hanya merujuk kepada simbol parti politik. Oleh kerana lambang Satu Malaysia bukanlah simbol bagi mana-mana politik, maka penggunaan lambang Satu Malaysia semasa dalam tempoh pilihan raya adalah dibenarkan dan tidak menyalahi mana-mana peruntukan undang-undang sedia ada. Tuan Ketua, Yang Berhormat Mat Chang minta penjelasan mengenai kontraktor, subkontraktor, kos projek dan pembayaran berhubung sistem aliran transit berkapasiti tinggi MRT dengan izin Sungai Buloh Kajang. Yang Berhormat Petaling Jaya Utara pula telah membangkitkan mengenai dengan izin cost benefit analysis, feedback orang ramai, tender, pandangan pakar, integrasi stesen dan sistem bas yang holistik. Berhubung dengan MRT, mula-mula ingin dijelaskan bahawa peranan yang dimainkan syarikat MMC Gamuda Joint Venture Sdn Berhad dalam projek ini adalah sebagai dengan izin Project Delivery Partner PDP. Mbak Menteri, boleh saya tanya sikit? Ya, silakan. Terima kasih Datuk Yang Pertua dan juga Yang Menteri. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Menteri untuk mengatakan bahawa Yang Berhormat Kuala Selangor, seorang yang berkelulusan PhD dalam economics, kalau tak silap saya, dia hanya melihat dari segi commercial viability. This is the problem dengan izin. Ini projek bukan 100% projek komersial. Ini juga adalah projek social. Jadi kita kena lihat dari segi social contribution, social viability, iaitu ini Saya dah untuk jelaskan perkara tu. Ya, Alamak, ya, jadi jangan dah pertikaikan cuma dari segi dollars and cent, untung berapa duit, rugi berapa duit. Dia kesan pada perkembangan dan pembangunan sosial dan impak kepada pembangunan ekonomi dan juga multiplier effect yang ini begitu besar sekali. Jadi dengan sebab itu saya nak bertanya Yang Menteri, bersetuju tak Yang Menteri kalau saya katakan bahawa Kuala Selangor dia melihat dari segi perspektif yang sempit? Itu saja saya nak tanya. Terima kasih. Betul. Dengan pada salah saya setujulah. Tak payah belanja banyak ambil PhD, kita tahu sudah jawapannya. Berkenaan dengan cost overrun tadi, Muhammad, saya ingat Muhammad pun ingat saya pun dah jawab sebut 2 kali ya. 2 kali mengatakan cost overrun akan dipertanggungjawabkan ataupun dengan izin bahasa Inggeris akan diabsorb oleh MMC MMC Gamuda JV.
Saya pun tak tahu dalam bahasa apa lagi saya nak cakap. Yang Muhammad tak percaya ni kan. You speak French? No. Okay. Memang PDP akan menanggung kos overrun, Muhammad, ya. Dan kos tambahan dari kelewatan. Oleh sebab itu, usaha untuk mentamatkan scope of work dan employees requirement kena dilakukan dengan terperinci. Perbincangan sedang dijalankan antara PDP dan pemilik projek syarikat pelaksana negara berhad, ya. Kemudian soalan yang kedua yang kena pintas ni, LRT kena pintas ni, saya ingat bagi notis sikit lah, sebab dalam perbahasan umum general debate tak bangkit. Jadi saya akan bagi jawapan bertulis, ya. Boleh, saya menghormati tidak ada masa, jadi saya akan bagi jawapan bertulis. Tak MRT sikit, Yang Menteri. Sikit je nak mengembalikan kepercayaan. Saya nak cuba. Susah lah, kena bagi juga. Ya, silakan. Sikit je. Saya terus pada soalan Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Tentang isu MRT ini, saya rasa memang ada permasalahan persepsi shrouded in secrecy dengan izin. Kerana dalam forum di BKL tahun lepas bulan Mei, memang bila ditanya oleh Ahli Parlimen Batu, adakah kerajaan di bawah SPAD dan juga di BKL bersetuju mengambil kira keperluan melaksanakan projek MRT di Kuala Lumpur, jawapan konsultan mewakili BKL, dia kata dengan izin, our soil structure cannot take it. Jadi bila okeylah dah dibawa oleh Gamudak MMC, saya hanya ingin tanya, kerana ada juga beberapa sumber mengatakan maklumat kita tak dapat, yang diberitahu SCOMI juga ada memberi satu proposal yang jauh lebih rendah harganya, dan SCOMI ini bukanlah saya proxy ataupun ada share dalam SCOMI, saya tak setuju, tapi kita atas prinsip tanda terbuka menyatakan dia ada bagi sekitar harga 25 bilion ringgit, dan SCOMI punyai lebih banyak pengalaman dari segi mewujudkan projek monorail daripada end-to-end sistem berbanding dengan Gamudak MMC yang pengkhususannya hanyalah untuk tunneling. Saya nak tanyalah di forum dalam parlimen untuk mengembalikan kepercayaan rakyat bahawa keputusan ini terbaik untuk kita. Terima kasih. Sekarang dah baik dengan geng SCOMI, Pak. Tuan Ketua, ini juga saya boleh anggap sebagai soalan kejutan lah. Jadi saya, to be fair, saya pun tak tahu bahawa ada proposal daripada third party yang lain. Jadi saya minta dengan izin Yang Berhormat saya bagi jawapan bertulis, ya. Menteri, persoalan itu saya bangkitkan dalam perbahasan tentang Swiss Challenge daripada SCOMI. Ya. Bagaimana pegawai tak tercatat tu, Menteri? Tolong kita mendapat jawapan tu. Okay. Swiss Challenge from SCOMI. Kalau ia mengemukakan satu proposal yang lebih rendah. Terima kasih. Apalah, saya akan tunggu jawapan lah. Dia bila dia tahu saya tak mau bagi ruang kat dia terus beri cakap. Tapi kalau lemah pantai berdiri, saya terpaksa duduk lah, ya. Tuan Ketua, kita pergi ke isu yang lain pula. Isu yang juga dibangkit oleh Yang Berhormat Kota Raja, Yang Berhormat Kuala Krai, Yang Berhormat Lembah Pantai. Lembah Pantai dia ni. Dan Yang Berhormat Kuala Selangor. Ya Allah, ada lagi Yang Berhormat Kuala Selangor. Adalah dimaklumkan, lepas kita minum kopi, Mak, jangan marah. Adalah dimaklumkan bahawa kerajaan mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan projek ini akan dilaksanakan dengan baik, termasuk memastikan kos paling optimum dapat dicapai dan satu sistem MRT yang dapat memberi manfaat maksimal kepada pengguna dapat dibangunkan. Untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan projek MRT mempunyai tahap keterusan yang tinggi. Semua pakej-pakej kerja akan melalui proses tender terbuka bagi memastikan persaingan yang kompetitif. Projek ini juga akan diselia melalui struktur penyeliaan 3 peringkat, iaitu peringkat tertinggi adalah jawatan kuasa pemandu yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, jawatan kuasa eksekutif Exco yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara,
Dan tahap yang ketiga adalah jawatankuasa teknikal yang diketuai Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat sendiri. Jadi berhubung saranan agar sistem MRT diintegrasi dengan stesen-stesen RT, monorail dan sebagainya. Untuk makluman yang berhormat, jajaran MRT Sungai Buloh, Kajang akan mempunyai 4 stesen pertukaran. Stesen Sungai Buloh dan Kajang akan menjadi stesen pertukaran dengan KTM komuter. Stesen Pasar Seni akan menjadi stesen pertukaran dengan laluan LRT Kelana Jaya, dan stesen Maluri akan menjadi stesen pertukaran dengan laluan LRT Ampang. Jajaran-jajaran MRT pada masa depan juga akan mempunyai stesen-stesen pertukaran untuk memudahkan pengguna bertukar dari satu jajaran ke jajaran yang lain. Di samping itu, stesen KL Sentral, di mana lokasi cadangan adalah di bawah Jalan Sultan Hishamuddin antara Muzium Negara dan Kompleks KL Sentral, akan dihubungkan ke Kompleks KL Sentral melalui terowong penjalanan kaki sepanjang antara 200 hingga 300 meter yang selesa dan menggunakan travelator. Sistem MRT juga akan menggunakan tiket yang sama dengan sistem LRT. Oleh itu, pengguna tidak perlu membeli tiket baru semasa membuat pertukaran. Mengenai saranan dibangunkan sistem pengangkutan bas yang lebih baik dan holistik kerana ia lebih murah berbanding sistem pengangkutan rel, sebenarnya setiap jenis pengangkutan awam sama ada rel, bas atau teksi mempunyai pengguna tersendiri yang menepati tujuan spesifikasi. Ia penting untuk kemudahan pengguna. Dalam usaha SPAD membangunkan pelan induk pengangkutan awam, terdapat pelan subsidiari di dalamnya untuk setiap jenis atau mod pengangkutan. Perancangan pengangkutan bermula dengan melihat keperluan semasa dan masa depan, mengenal pasti koridor yang memerlukan atau yang mempunyai kehendak keperluan perjalanan yang lebih besar. Oleh itu, mod yang tepat akan dikhaskan berdasarkan kapasiti, keperluan dan kesesuaian mod berkenaan. Pelaksanaan mod tersebut sama ada secara kekal atau penyelesaian sementara akan dipertimbangkan di dalam pelan induk berkenaan. Secara umumnya, susunan perancangan akan bermula dengan sistem rel, kereta api, tram, monorail, LRT atau MRT kerana ia melibatkan infrastruktur kekal, tulang belakang kepada pengangkutan awam serta memakan masa untuk dibina. Sistem rel juga merupakan tulang belakang untuk sistem pengangkutan awam bandar di bandaraya seluruh dunia. Tuan Ketua, berhubung dengan cadangan yang berhormat Hulu Selangor. Ni Hulu Selangor, bukan Kuala Selangor, Hulu Selangor. Okay. Mewajibkan bas-bas awam mempamerkan waktu-waktu bertolak dan ketibaan bagi memudahkan orang ramai. Cadangan yang berhormat tersebut sangat dialu-alukan. Sebenarnya dalam usaha menambah baik pengangkutan awam, SPAD akan mengambil pendekatan pragmatik untuk memberikan maklumat yang lebih baik kepada orang awam, bukan hanya mengenai jadual perjalanan tetapi juga maklumat lain seperti laluan dan anggaran jangka masa tiba di semua hentian. Yang berhormat Johor Bahru mencadangkan agar perkhidmatan kereta api laju Kuala Lumpur Singapura dihadkan kepada Kuala Lumpur Johor Bahru sahaja. Untuk makluman yang berhormat, kajian feasibility bagi projek kereta api laju dijangka dimuktamadkan pada suku ketiga tahun 2011 dan akan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk dari rakyat di negeri Johor dalam memutuskan pelaksanaan terbaik bagi projek ini agar ia memberikan manfaat kepada negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang berhormat Bakri ingin mengetahui sama ada proses kelulusan permit kenderaan berat terjejas semasa proses SPAD mengambil alih peranan daripada Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan. Untuk makluman yang berhormat, SPAD telah melaksanakan proses peralihan sistem pelesenan bermula 31 Januari 2011. Proses peralihan ini melibatkan pengumpulan semula data dan maklumat semua lesen yang telah dikeluarkan. Pada masa yang sama, pemprosesan permohonan lesen baru dibekukan sehingga 31 Julai 2011. Ini adalah kerana sistem dan rangka kerja pelesenan yang baru berdasarkan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010
akan digunakan pakai selepas tempoh pembekuan tersebut. Walau bagaimanapun, keperluan industri bagi perkhidmatan pengangkutan awam dan barangan akan diambil kira bagi memastikan kehendak industri maupun kepentingan rakyat tidak diabaikan. Yang Berhormat Lipis menyarankan agar pembinaan projek MRT di Kuala Lumpur tidak akan mengambil alih tanah pengakap Scout. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini tanah yang perlu diambil alih untuk projek MRT Lembah Kelang masih belum dapat dimuktamadkan kerana proses pameran awam projek MRT masih dijalankan sehingga 16 Mei 2011, 14 Mei. Jajaran MRT hanya dapat dimuktamadkan selepas tamatnya proses tersebut. Walau bagaimanapun, daripada pemerhatian awal terhadap lot-lot tanah yang dipaparkan di pameran awam yang mungkin diambil alih di bawah Seksyen 4 Akta Pemanggilan Tanah 1960, ia adalah termasuk 2 lot tanah yang dimiliki Persekutuan Pengakap Malaysia. Namun perlu diingatkan bahawa bukan semua lot yang dikenal pasti di bawah Seksyen 4 di atas akan diambil alih apabila jajaran dimuktamadkan. Tuan Ketua, berhubung dengan Parlimen. Indra Mahkota, bang. Terima kasih Tuan Ketua, Menteri. Boleh? Ya, silakan. Saya tak pasti sama ada, sebab saya masuk lambat tadi, saya tak pasti sama ada Yang Berhormat Menteri telah pun menjelaskan tentang isu kos pengambilan tanah. Saya difahamkan jumlah anggaran kepada projek MRT ini dikatakan sebagai 36.6, tapi tidak termasuk kos pengambilan tanah. Sekiranya betul atau benar apa yang Yang Berhormat Menteri sebutkan tadi, telah ada anggaran ataupun yang telah dikenal pasti lot-lot tanah yang bakal diambil alih, kenapakah kita tidak boleh menjangkakan nilai ataupun kos tambahan untuk pengambilan tanah? Ini kerana saya bangkitkan kerana telah ada satu sistem biasa yang diamalkan untuk mengenal pasti kenaikan kos akibat kerana force market sale di masa hadapan yang bernilai 5 hingga 10% jangkaan kenaikan dia di masa hadapan. Kenapa kita tidak boleh aplikasikan cadangan ini supaya kita tidak nampak lari terlalu jauh kos anggaran kita? Dan saya ingat barangkali ada sebab-sebab tertentu kenapa kerajaan tidak membuat anggaran terhadap kos pengambilan tanah ini. Terima kasih. Betul lah panggil lambat tu. Bukan panggil lambat je, pagi tadi pun tak datang. Saya dah jawab benda ni. Tak apalah. Sebenarnya anggaran belum dimuktamadkan. Belum lagi dimuktamadkan. Yang 36 bilion itu ialah proposal ataupun cadangan daripada MMC Gamuda JV. Itu dia punya proposal. Jadi saya dah bagi tahu, iaitu kita engage dengan apa ni, dengan public ni bermula daripada hari Valentine sampai 14 bulan 5, 3 bulan ya. Jadi belum muktamad lagi dan tidak ada muslihat atau apa-apa di pihak kerajaan kerana tidak dapat menentukan lagi anggaran ni ya. Cukuplah nanti. Tak, saya nak pergi kepada pendek je. Saya banyak lagi ni. Sebelum saya ingat sebelum Parlimen saya nak cakap tentang SPRM dulu. Sebab Yang Berhormat saya nak tanya sama ada Yang Berhormat boleh bersetuju ke tidak cadangan itu? Ya, apa dia? Boleh bersetuju tak cadangan tu? Pasal kata tadi kita anggarkan kata 5% ke 10%. Belum tahu lagi, tak boleh tahu. Sebab dia 14 Mei baru boleh. Ya. Okay. Jadi sekarang baru bulan Mac. Jadi ada 2 bulan lagi, tunggulah, sabar. Okey, boleh.